Berjoging pagi sebagai rekreasi, amalan baik yang harus diteruskan. Bagaimanakah cara membuat refleksi agar amalan melalui penambahbaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kemahiran mikro pengajaran kali ini ialah kemahiran membuat refleksi. Saya harap selepas ini kamu boleh membuat refleksi secara kritis dan seterusnya mampu mengaplikasi kemahiran ini dalam pengajaran kamu kelak. Secara amnya, membuat refleksi bermaksud mengimbas kembali pengalaman bagi mengenal pasti masalah atau isu yang timbul bagi tujuan penambahbaikan. Jadi tujuan refleksi adalah mengenal pasti isu atau masalah yang mungkin dihadapi bagi tujuan penambahbaikan, mengenal pasti kekuatan yang boleh dimanfaatkan dan merangka tindakan penambahbaikan dari sudut peribadi dan profesional. Ada satu kata-kata yang popular oleh John Dewey yang berbunyi, "We do not learn from experience, we learn from reflecting on experience." Ada lagi petikan yang berbunyi, "Reflection in teaching is a difficult task" oleh Putrop tahun 1993. Secara lebih terperinci, apakah yang dimaksudkan dengan refleksi? Mengikut Dewey, reflection is an active, persistent and careful thinking process with the intent of resolving an issue which takes into consideration one's beliefs and knowledge and the grounds for its support. Refleksi ialah proses berfikir. Berfikir yang bagaimana? Berfikir secara aktif, berterusan dan mendalam atau berhati-hati. Mengapa? Untuk menyelesaikan isu atau masalah. Bagaimana? Dengan mengambil kira kepercayaan, pengetahuan dan dakwaan yang menyokong penyelesaian yang dipilih. Ada banyak lagi definisi refleksi ini daripada penyelidik yang lain. Mengikut J dan Johnson tahun 2002, proses membuat refleksi boleh berlaku secara sendirian atau kolaboratif seperti apabila guru berbincang dengan rakan sejawat yang lain bagi mendapatkan maklumat dan pandangan bagaimana menyelesaikan sesuatu isu atau masalah dan melaksanakan tindakan penambahbaikan yang dirancang. Proses membuat refleksi menggunakan pendekatan holistik untuk menyelesaikan masalah yang bukan hanya melibatkan proses logik dan rasional tetapi juga gerak hati dan emosi. Bagaimana refleksi boleh membantu kita menyelesaikan masalah? Apabila kita membuat refleksi ke atas masalah atau cabaran yang kita hadapi, perkara itu menjadi sangat bermakna kepada kita. Keadaan ini akan menggalakkan pembinaan pengetahuan baharu, membawa kepada kefahaman yang lebih luas dan mewujudkan kesedaran kendiri dan metakognisi yang lebih tinggi. Oleh itu, membuat refleksi merupakan kemahiran yang amat berguna dan membantu pembelajaran sepanjang hayat dan perkembangan pribadi dan profesional. Namun terdapat sikap yang harus ada pada seseorang guru bagi menggalakkan proses membuat refleksi, iaitu berfikiran terbuka, open-mindedness, penerimaan intelektual kepada pandangan alternatif, bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab secara intelektual, wholeheartedness and intellectual responsibility, iaitu berupaya secara mental, emosional dan fizikal untuk komited terhadap menyelesaikan masalah. Mengikut Van Manen, ada 3 tahap membuat refleksi. Refleksi teknikal, refleksi praktis dan refleksi kritis. Pada tahap refleksi teknikal, guru mengaplikasi secara rigid pengetahuan dan prinsip yang mereka pelajari untuk menyelesaikan masalah. Pada tahap refleksi praktis, guru mengenal pasti andaian dan tujuan beberapa matlamat pengajaran dan pembelajaran dan mentaksir kesan tindakan yang mereka ambil ke atas pelbagai pihak seperti pelajar mereka sendiri, guru lain, sekolah, ibu bapa dan sebagainya. Pada tahap refleksi kritis, dalam memilih penyelesaian terbaik, guru mengambil kira juga konteks yang lebih luas seperti nilai, moral, etika dan politik. Persoalannya, bagaimana membuat refleksi secara kritis itu? Adakah terdapat perkara tertentu yang perlu ada sebagai panduan membuat refleksi pada tahap kritis ini? Penerangan saya tentang refleksi adalah terhad kepada refleksi pengajaran dan pembelajaran. Komponen pertama adalah mengenal pasti isu atau masalah yang signifikan. Apakah contoh isu atau masalah yang signifikan?
Contohnya masalah yang melibatkan tingkah laku pelajar semasa pembelajaran berlangsung. Kamu dapati ada pelajar yang tidak menumpukan perhatian kepada pelajaran. Mereka bersembang, tidur, memandang keluar tingkap, berjalan-jalan, mengganggu pelajar, bergaduh, termenung, pasif, iaitu kurang memberi respon apabila disoal, membaca komik, membuat tugasan selain daripada subjek yang kamu ajar, dan banyak lagi tingkah laku yang menunjukkan mereka tidak menumpukan perhatian. Contoh masalah signifikan lain adalah masalah melibatkan kesukaran memahami perkara yang diajar dan miskonsepsi. Bagi subjek fizik, mentafsir graf ialah kemahiran yang sukar bagi ramai pelajar. Antara kemahiran mentafsir graf ialah menterjemah penyataan yang memerihalkan sesuatu gerakan objek, misalnya, kepada bentuk graf, dan sebaliknya, iaitu menterjemah graf kepada penyataan. Bagi masalah miskonsepsi pula, kebiasaannya jikalau pelajar mempunyai miskonsepsi berkaitan sesuatu konsep, adalah sukar untuk menanganinya kerana miskonsepsi ialah ketidakfahaman yang dipegang kukuh oleh pelajar yang mereka percaya adalah benar. Mengenal pasti wujudnya masalah ini merupakan langkah pertama bagi menangani masalah ini. Komponen kedua adalah mengenal pasti sumber masalah daripada pelbagai sudut. Sumber masalah boleh difikirkan daripada guru sendiri, misalnya kaedah pengajaran dan pembelajaran guru, sikap guru, atau sumber masalah juga mungkin daripada pelajar atau kemudahan pengajaran dan pembelajaran dan sebagainya. Mengenal pasti punca masalah ini penting bagi langkah penambahbaikan. Proses ini seharusnya melibatkan emosi, kepercayaan dan fakta yang menyokong dakwaan guru sendiri. Namun kemungkinan juga guru menjustifikasi tindakan berdasarkan nilai moral, etika dan politik. Komponen ketiga adalah mengambil kira atau mengaplikasi teori dan prinsip pendidikan bagi menerangkan masalah yang dihadapi. Aplikasi teori juga boleh dilakukan dalam mencari tindakan penambahbaikan iaitu penyelesaian masalah. Katakanlah kamu telah kenal pasti kemungkinan punca masalah adalah disebabkan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang kamu gunakan. Mungkin kamu banyak menerang menggunakan slide dan pelajar hanya perlu mendengar dan sekali-sekala menjawab soalan guru. Keadaan ini boleh membawa kepada kebosanan dan kebosanan boleh membawa kepada banyak lagi tingkah laku yang guru ingin elakkan. Jadi guru boleh membuat refleksi dengan menyatakan mengikut teori pembelajaran konstruktivisme, pelajar belajar dengan cara yang lebih baik jikalau mereka diberi peluang melakukan sesuatu selain hanya mendengar. Oleh itu, dengan hanya menerang, perkara inilah yang menyebabkan pelajar bosan. Komponen keempat adalah mengenal pasti kekuatan yang boleh dimanfaatkan. Kekuatan yang dimaksudkan adalah kekuatan yang boleh digunakan untuk membantu guru ke arah penyelesaian masalah yang dikenal pasti tadi. Contohnya, guru tahu dia sentiasa menunjukkan sikap positif dan berfikiran terbuka. Jadi dengan sikap yang sebegini, tiada masalah guru ini untuk mentransformasi cara pengajaran kepada yang lebih memberi peluang pelajar lebih aktif. Komponen kelima adalah menyatakan pengajaran yang diperoleh atau kesedaran baharu yang timbul. Penulisan kesedaran ini penting kerana inilah evidence yang menunjukkan pembelajaran berlaku ekoran proses refleksi. Komponen terakhir adalah menyatakan langkah penambahbaikan yang akan diambil bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi. Langkah penambahbaikan ini perlulah ditulis secara spesifik dan praktikal yang menunjukkan guru ikhlas dan bersungguh-sungguh bagi menambah baik amalan sendiri. Mari kita analisis satu contoh refleksi yang baik. Penulisan ini bagaimanapun adalah refleksi keseluruhan pembelajaran bukan setakat selepas satu pengajaran dilaksanakan. Mengenal pasti isu atau masalah yang signifikan. Mengenal pasti sumber masalah daripada pelbagai sudut. Mengenal pasti kekuatan yang boleh dimanfaatkan. Mengambil kira atau mengaplikasi teori dan prinsip pendidikan bagi menerangkan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Menyatakan pengajaran yang diperoleh atau kesedaran baharu yang timbul. Menyatakan langkah penambahbaikan yang akan diambil bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi. Saya harap kamu jelas setiap perkara ini dan cuba membuat
refleksi kritis yang boleh membantu kamu mempelajari sesuatu daripada pengalaman. Mari bersajak secara puitis bagi menyemarak suasana pembelajaran. Pentingnya membuat refleksi kritis pembelajaran berlaku daripada pengalaman. Terima kasih semua dan jumpa lagi di pelajaran seterusnya.